pula. Kita buka emas dulu. Duk buat apa? Apa khabar maghrib-maghrib ni? Pakat mandi dah ke? Saya tengah boring-boring dalam jam ni, kat highway tiba-tiba entah tak tahu sebab apa, saya live lah dulu kan. On the way nak balik ke Melaka lepas habis kerja. Apa kita nak sembang petang ni, sambil petang jam ni kan. Dah tengok dah apa ni COVID punya kes hari ni berapa banyak. Saya rasa dalam 3,000 kes kan hari ni, new case, 3,000 new case. Tak apalah, kita yang penting kita jaga kita, cuci tangan, pakai pelitup muka, pakai mask dan penjarakan sosial. Saya tengok sekarang ni ramai yang pakai mask, of course, bagus, cuci tangan. Tapi satu je saya duk nampak saya tak berkenan sangat. Penjarakan sosial tu tak ada langsung, macam tak ada benda. Duduk rapat-rapat, kita nak jarak, dia main rapat dengan kita lagi. Janganlah macam tu kan. Kita kena jaga diri kita juga, dan kita jaga orang lain juga. Sebab kita tak boleh nak apa ni, dia ibarat macam bawa kereta kan. Bila kita bawa kereta elok, tapi orang lain bawa tengah langgang, silap-silap kita pun kena langgar kan. So yang penting sekali, you bawa elok-elok, orang lain pun you tegur lah juga. Kalau misal kata dia dah rapat sangat dengan you, dia tak pakai pelitup muka, dia batuk-batuk depan orang ramai, tegur, tak ada masalah. Dan tegur pun kena tegur dengan berhemah ha. Jangan main tengking-tengking, marah orang ikut dan macam orang tak ada adab kan. Sebab kita ni bangsa Melayu, bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia tak kira lah Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan, Sing. Kita satu Malaysia, satu rumpun. Kita terkenal dengan adab sopan santun kita. So kita kena amalkan lah. Bila nak tegur orang buat salah, kita tegur dengan berhemah, cakap elok-elok, cik, tuan, puan, jangan woi. Kurang ajak namanya. Okay. Kadang-kadang orang tu dia tak terperasan, dia terlupa. So kadang kita just ingatkan, mungkin dia akan berterima kasih dengan you kan. So tu yang penting So kalau tengok duk beratok nak bayar makanan, duk beratok tengah nak beli makanan, tengok orang nak rapat-rapat dengan you, cakap cik tolong boleh jarakkan sikit ke, kita penjarakan sosial kan. Dia faham lah. Waalaikumsalam Feiruz. Saya saja duk merepek-repek ni tengah sangkut kat dalam jam pula dah. Tak tahu pasal apa ni. Kat atas highway pula tu. Jauh lagi nak sampai Melaka ni. So siapa yang free tu sebelum nak bermaghrib-maghriban tu, bolehlah sama-sama dengan saya live ni kan. Nak cerita apa pun, saya pun tak ada topik nak cerita hari ni. Dekat pasal apa ada topik? Oh ada. Sorry kena tambah Jawa dan seangkatan dengannya kan. Betul. Sorry tertinggal. Yalah, bangsa Malaysia ni ramai sangat, dia punya keturunan suku Sakat dia kan. Ada tertinggal. So minta maaf lah ya. Janganlah terasa hati. Kerana lubang hidungmu tetap menjadi pojaan hatiku. So 2-3 hari ni duk sibuk. Saya sendirilah duk sibuk pasal apa ni, saya punya online business. Okay, pada yang tak tahu, sekarang saya ceritalah. Okay, saya bersama-sama dengan Kasih Gold untuk membantu memartabatkan lagi dan menaikkan lagi tahap ekonomi ummah di Malaysia, termasuklah Islam dan juga bukan Islam.
Sebab yang penting sekarang ni kita nak menaikkan ekonomi rakyat marhin. Sebab apa? Sebab Covid. So bila Covid melanda, ramai yang hilang punca pencarian hidup. Bila Covid melanda, ramai yang kehilangan kerja. Bila Covid melanda, ramai yang hilang punca pendapatan. Dan pada mereka yang boleh berfikir dan boleh cari sumber pendapatan yang lain, alhamdulillah boleh teruskan. So pada sesiapa yang memerlukan pertolongan, InsyaAllah kami di Dinar Dirham Hub dan juga Kasih Gold sudi membantu. Okay, tu sedikit sebanyak lah pasal mukadimah sikit lah. Tak nak cerita banyak-banyak sebab ni saja-saja sembang kan. And saya nak cerita tentang perbezaan hidup di Seremban dengan Melaka. Masa mula-mula saya pindah ke Melaka dulu, saya cakap Melaka pula. Masa mula-mula saya pindah ke Melaka, selalu kalau dekat Seremban ataupun saya tak tahulah, pada saya dekat Seremban, mungkin tempat lain pun sama, apa yang kita selalu discuss tentang jarak tu kita tanya dalam kilometer kan. Sini ke sini berapa kilometer, sini ke sini berapa kilometer. Mungkin ada juga yang jenis suka bertanya apa di sini point A ke point B berapa minit masa kan. Tapi dekat Melaka ni satu yang unik saya perasan, kalau you tanya jarak daripada A ke B ni, tahu tak dia orang punya apa ni jarak tu dia pakai apa? Siapa tera cuba teka. Dapat teka saya bagi hadiah. Hadiah apa? Apa tak ada pula kat sini. Tak apa, teka dulu kalau boleh teka. Kalau dekat Melaka, mereka selalu, sebab kita tanya berapa minit, mereka pun tak tahu, kadang-kadang garu kepala. Kita tanya berapa kilometer, mereka pun tak perasan macam berapa kilometer. Yang mereka paling perasan sekali, berapa traffic light daripada point A ke point B. Salah man. Orang Melaka ni, dia orang selalu, especially dekat Melaka Tengah, bila kita tanya apa ni daripada point A ke point B ni agak berapa lama, dia akan bagi tahu dalam apa ni unit traffic light, berapa traffic light you kena lalu. So pada saya rasa benda ni agak mencuit hati dan benda baru pada saya lah. Sebab tak pernah lagi saya kata daripada rumah aku nak pergi ke Tesco dalam 5 traffic light. Tu Safiah, betul, traffic light. Saya pun kan tergelak-gelak jugalah masa awal-awal dulu kan. Tapi actually betul lah, bila dapat macam tu saya sendiri pun duk terkira-kira juga. Contoh daripada tol apa ni Simpang 4 Tampin nak ke rumah saya kena lalu 20 traffic light. Tuan-tuan dan perempuan, 20 traffic light. Tapi kalau saya ikut tol Aikro untuk sampai ke rumah saya, situ traffic light dalam 10 traffic light. Tapi jarak perjalanan dan tempoh masa untuk sampai tu sama lebih kurang. So kalau saya rasa saya nak santai-santai, saya akan masuk jalan Aikro lah. Masuk jalan Simpang 4 lah. So lalu jalan dalam kan. Kalau saya rasa saya macam nak cepat sikit, saya akan keluar ke Aikro. Sebab sekurang-kurangnya daripada Simpang 4 nak ke Aikro tu saya boleh laju lagi lah. Sebab kat highway kan. Tu cerita pasal Melaka sedikit sebanyak 20 bye. Tapi yang unik yang saya tengok setakat saya duduk bersembang dengan orang Melaka selama setahun dah duduk kat Melaka ni kan, apa yang uniknya orang Melaka ni, in a way dia orang akan keluar berjalan-jalan dekat bandar Melaka ni weekdays. Weekend memang semua duduk kat rumah. Pasal apa? Pasal orang daripada negeri lain akan datang Melaka, memenuhi apa ni bandar Melaka sampai jam-jam, sakit jiwa. Patutnya selalu perjalanan dalam 10 minit, kadang-kadang sampai setengah jam, 45 minit pun ada juga. So selalunya kalau weekend, memang you akan dapati orang Melaka selalunya akan duduk kat rumah, takkan pergi mana-mana, takkan masuk bandar langsung. Seboleh-bolehnya takkan masuk bandar. Yang akan ada dalam bandar tu selalunya memang pelawat-pelawat pada negeri lain lah. Itu lagi salah satu benda unik kat Melaka yang saya perasan lah. Apa lagi? Makanan, tak usah nak kata lah.
Dah setahun saya duduk kat Melaka pun tak habis khatam lagi. Sebab utama sebab Covid lah kan. Sebab Covid lah. Tapi setakat sebelum lepas habis PKP pertama dan kita tempoh PKP tu, Melaka Central Parking, yes betul, Melaka Central Parking. Tapi saya rasa sekarang ni dah okey sikit dah, sebab parking dia berbayar. And dia punya proses kat dalam Melaka Central tu saya rasa cepat dah sekarang ni man. Selalunya orang yang nak pergi dia akan hantar, sebab dia tak boleh nak ikut follow dekat dalam lah. Dia boleh hantar sampai ke gate boarding. Dia buat macam style TBS lah. So masa dekat kaunter semua boleh sama-sama lagi nak hantar semua. Tapi lepas dah masuk check in dia punya pintu tu, memang orang yang tak ada tiket tak boleh masuk lah. So selalunya dia orang cepat lah, tak adalah nak duduk parking kereta lama-lama kat situ. So ikut pengalaman saya setakat ni, tak ada masalah daripada segi parking lah kat situ. Tadi cerita pasal apa tadi? Dah terlupa balik dah. Aduh. Pasal makan lupa makan. Kalau kat Melaka ni dia ada pot special waktu breakfast, pot special waktu lunch, pot special untuk makan petang, pot special untuk makan malam, pot special untuk makan tengah malam. Punya hebat Melaka ni kan. Yelah sebab turis ramai. So memang penarik dia pun, salah satu penarik dia adalah makanan. So kedai asam pedas yang saya duduk makan, ada dekat rasa lebih daripada 10 kedai saya duduk try. Tapi ada 2-3 kedai tu saya repeat 3-4 kali sebab sedap, kena dengan rasa kita kan. Salah satu kedai yang saya selalu pergi, kedai apa nama kedai tu lah, dia dekat town lah, dekat dengan Melaka Mahkota Parade. Kedai 555 ke apa, 35 Kedai 35 yang pernah sebelum ni viral case perempuan seorang tu yang dia tengah duduk live kat dalam kedai kena suruh keluar tu. Kedai 35 tu, kedai tu sedap sebab dia punya ikan fresh, dia punya lauk sotong dia fresh. Dia meleleh orang teringat dah. Lama tak pergi. Dia punya asam pedas pun sedap. Tukang masak dia ni, yang kedai dia ni daripada time ayah saya dulu. Ayah saya masa muda dulu pun dia kerja kat Melaka, memang duk makan kedai ni. So sekarang pun kadang-kadang dia main melawat family saya kat Melaka, mesti pergi makan kat kedai tu, jumpa dengan tokai kedai. Berasa lebih kurang sama lah kata. And then yang penting tu fresh lah, dia punya fresh. So sebab tu laku kedai tu. So masa mula-mula yang kes viral, yang perempuan tu pergi viral kata kedai tu entah apa-apa semua tu kan, saya tak ingat lah nama perempuan tu. Tak apalah, abaikan. Tu benda ni saya pun tak nak pasang cerita. Tapi saya pergi ke kedai tu hari lebih kurang 3-4 hari lepas perkara tu berlaku lah, lepas benda tu meletup viral kan. Saya pergi time tu selalunya kalau pukul 2 macam tu saya pergi, mesti ada seat boleh duduk lah, kira boleh makan selesa lah. Hari tu saya pergi, saya kena balik. Pasal apa? Beratuk panjang. Aduh, beratuk panjang. Hari tu memang saya melepas tak makan kat kedai dia, kena pergi makan kedai lain. So lepas 2-3 hari lepas tu saya pergi balik, alhamdulillah ada kelapangan nak makan kat situ. So sambil tengah duk order, sambil tengah duk makan, saya suka sembang-sembang dengan dia punya toke. Saya kata kat dia, syok lah ni, lepas kedai ni viral, tengok ramai orang man. Boleh, tak ada masalah man, ramai aku bawa. Toke tu kata apa? Dia kata, yalah alhamdulillah lah rezeki dia main, dia kata, tapi penat tak sangka lah, dia kata sampai yang regular customer pun terpaksa balik. Macam saya lah, regular customer dia juga selalu pergi kan. Dia kata regular customer terpaksa balik sebab ramai orang baru duk try nak pergi makan kat kedai dia kan. So dia kata adalah juga hikmah di sebalik kes viral tu. And rata-rata dia kata orang yang pergi makan kedai dia tu memang tak menyalahkan dia lah. Memang dia pun kata dia yang betul lah. Yalah, kalau ikut adab kita pergi rumah orang pun,
Kita pergi rumah orang, kita buat macam rumah kita sendiri. Tuan rumah tak bagi, kita buat juga. Kena halau tu bukan salah kita lah kan. Aduh. So yang tu bab makan kedai 35 tu. Lagi apa lagi kat situ? Ada asam pedas pokok besar, ada asam pedas klepot, ada asam pedas apa ni, apa nama tempat tu, asam pedas pokok besar, asam pedas dekat apa nama gitu saya makan tu. Tapi memang tak boleh nak balik Melaka kerap sangat lah. Kalau balik Melaka kerap sangat, gemuk saya lagi lepas ni, habis diet. Tapi problem lah ni, kalau dah PKP tak boleh pergi keluar makan tu satu hal, okey lah sikit kan. Tapi masalahnya dekat Melaka ni, dia punya Food Panda dengan Grab Food ni sangat-sangat hebat lah. Kira kedai-kedai ceruk-ceruk mana pun semua ada Food Panda dengan Grab lah. Memang terpaksa lah. Jangan duk kodek-kodek sangat Food Panda dengan apa ni Grab Food. Takut sekali habis diet melayang. Tu bab makan lah. Nak cerita pasal apa lagi masa maghrib dah 7.30 7.25 kan. Saya jam teruk jauh lagi ni. Cuba tuan-tuan tengok tu tak bergerak-gerak lagi tuan-tuan. Ada accident je rasa ni. Oh, depan tu dah clear sikit dah. Okey. Tuan-tuan perempuan mana yang perlu nak bersolat ke apa ke, teruskan. Selamat bersolat, selamat beribadat. Saya setakat berzikir dululah kat dalam kereta ni sementara nak sampai ni. Apa lagi cerita kita nak cerita? Saya ni sebenarnya tak pandai sangat nak gosip-gosip, nak cerita-cerita ni. Tapi setelah di challenge oleh saya punya macam mentor jugalah, Dr. Zakrul. So, siapa yang pagi tadi berkesempatan tengok saya berlive dengan dia, so tahulah Dr. Zakrul Razmal. Dia apa ni, pakar kanak-kanak. Sekarang ni bertugas dekat Mawar Medical Center sekali dengan saya. Dia doktor pakar kanak-kanak, saya doktor biasa je lah dekat bahagian kecemasan. Ya. So tadi intipati apa yang kita buat live tadi tu pasal apa ni, kepentingan vitamin D kepada kanak-kanak. Yalah, sebab dia pakar kanak-kanak kan. So saya tanyalah input dia, minta dia punya input pasal vitamin D dengan kanak-kanak ni. And doktor pakar sendiri macam dia pun cakap memang kanak-kanak dekat Malaysia ni more than 75%, more than 80% dia cakap. Saya cakap 75% hari tu, tapi dia kata 80% ada masalah kekurangan vitamin D. So vitamin D ni macam saya cakap lah, dia punya fungsi yang pertama macam simen untuk kalsium, apa ni, buat tulang badan kita, untuk yang pada tulang yang sihat. Yang kedua sebagai apa ni, immune modulator, maksudnya jadi cikgu kepada immune system kita. Sebab immune system kita ni kadang-kadang dia terlebih pandai ataupun dia bengong semacam. So bila dia terlebih pandai ataupun bengong semacam ni, dia akan attack benda yang tak patut dia attack. So vitamin D kat sini dia akan apa ni, jadi macam cikgu lah bang. Hang ni janganlah duk attack badan sendiri. Hang ni benda kecil-kecil ni janganlah duk buat teruk sangat. Contoh macam itulah vitamin D ni kan. And then vitamin D juga membantu untuk pembesaran kanak-kanak. So kadang-kadang kanak-kanak mana yang terbantut pembesaran, tengok ketot semacam banding dengan kawan-kawan itu, tu mungkin ada masalah kurang vitamin D. Dan apa yang menarik tadi, saya dapat info daripada Dr. Zakrul. Dia kata kalau untuk kes baby baru lahir, baby yang ada jaundice, masalah kuning, apa yang dia akan buat, dia akan cek darah ibu. Dia akan cek darah ibu untuk kandungan vitamin D. Kalau dalam kandungan ibu pun memang vitamin D kurang,
So maknanya memang baby tu akan ada masalah kurang vitamin D. So automatic dia suruh ambil vitamin D. So baby pun tak payah kena cucuk ekstra lah. Tapi kalau anak-anak you dah besar, dah tak menyusu badan dah, dengan you makan makanan biasa, mungkin dia orang kena ambil darah lah. So kalau siapa yang rasa nak check vitamin D tu, boleh datang ke Hospital Mawar, tempat saya kerja. Kos dia RM150 untuk check vitamin D punya level. And result dia dalam 3 ke 4 hari boleh dapat dah. Okay. Man, kalau autoimmune disease, okay, untuk autoimmune disease dia perkara yang berbeza. Setakat ni saya tak jumpa lagi research tentang apa ni vitamin D efektif dalam mengurangkan ataupun mencegah masalah autoimmune ni. Tapi apa yang saya dapat daripada pembacaan saya ni, daripada segi masalah eczema dan apa ni allergic rhinitis, asma. So this is apa ni masalah imun badan di mana badan kita ni dia terlebih sensitif. Contoh macam saya cakap hari tu lah, bila kita tengah duk berperang dengan pihak lawan, patutnya boleh pakai pistol, boleh tembak, boleh menang. Ni tak, terus pakai nuklear bom habis semua. Bila bom nuklear kan kita selalu kena lah. Itu isu dia. So bila ada vitamin D ni, dia jadi macam dia general yang bijak lah. So dia kata, oh kawan ni boleh menang, kita pakai senapang je. So tak payah pakai bom lah, pakai senapang je lawan. Oh kawan ni boleh menang pakai pistol lah, pakai pistol je lawan. Kawan ni kena pakai bom, kita bom. Contoh macam tu lah vitamin D ni. Okay. Bukan nak kata vitamin D ni sebagai ubat untuk masalah eczema, tak. So kajian sendiri mengatakan bila so bila apa ni ada masalah vitamin D, kurang vitamin D, simptom-simptom daripada penyakit eczema, penyakit apa ni autism, ADHD akan bertambah teruk. Dan bila diorang dirawat dan vitamin D diorang punya level tu dah kembali kepada normal, simptom-simptom ni nampak ada improvement, lebih baik. Dia akan jadi lebih baik. So dekat situ saintis buat correlation mengatakan bila kita treat level vitamin D dalam kanak-kanak yang ada masalah eczema, masalah asma, masalah allergic rhinitis ni, masalah yang selalu kerap-kerap tak sihat, bila vitamin D diorang dah dikorekkan, dah dinormalkan, simptom-simptom diorang bertambah elok, bertambah apa ni terkawal penyakit diorang. So tak ada lagi lah tengah malam kerap nak kena pergi ambil gas. Tak adalah tengok anak-anak kerap tergaru-garu sampai kulit pun menggerutu, kulit koyak-koyak, luka semua kan. So tu pentingnya vitamin D ni. And untuk orang dewasa saya galakkan untuk beli tablet form lah. Tablet apa ni, bentuk tablet ataupun kapsul. Yang tu je boleh dapatkan dekat farmasi. Banyak jenis ada sekarang ni. And saya advise untuk ambil yang dalam 800 ke 1000 international unit untuk adult. So selalunya ada yang boleh makan one tablet a day, ataupun yang kena makan 2 kali sehari. Tu ikut you punya preference lah. Okay. Saya belum betul-betul buat kajian daripada segi vitamin D untuk adult ni lagi. Untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak, ya. Sebab saya tengok in the market, macam saya cakap lah, vitamin D kanak-kanak yang penting kena bentuk cecair. Okay. So bila dah jumpa yang bentuk cecair, ada masalah lain pula timbul. Yang pertama, gula. Ada gula, konten gula ataupun artificial sweetener, which is not good lah from health perspective. Ada pula dia rasa dia tak sedap. Budak-budak ni kan very picky eater. So bila dia start rasa tak sedap, dia tak boleh nak, dia tak mau lah. Lepas tu you beli bil lah mahal 200-300 pun. Tapi kalau budak tu tak mau, dia tak mau. And vitamin D mostly yang kat luar tu dia liquid form, tapi dia fat soluble. So dia larut dalam lemak. You tak boleh nak mix dalam air. Bila you mix dalam air, dia akan betul-betul. So budak nampak, dia kata lain macam dah ni, aku tak mau. Dia tolak tepi, dia buang. So again, buat rugi je lah kan. Okay, tu cerita pasal vitamin D lah. Okay. So siapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut, boleh tanya saya, tak ada masalah. Boleh PM, tanya-tanya soalan macam ni. Sementara saya pun dah sampai.
Dan tu cakap pasal vitamin D. So kita maghrib ni kita cuba untuk buat, saya cuba share sikit saya punya input daripada segi tazkirah lah kot kan. Sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri, diri saya sendiri. Sambil-sambil tu saya share dengan kawan-kawan lah, konsep apa ni, meminta maaf. Kita especially lelaki lah kan, ego dia tinggi lelaki ni kadang-kadang. And for a man to apologize, diorang rasa benda ni beneath them, bawah pada diorang, tak patut minta maaf pun. And I think it is not a good practice lah. No matter how high you are, how high your position is, how high your education is, you boss ke, you CEO ke, you ada pangkat ke, you hanyalah seorang ayah ke, you adalah manusia biasa. Kita memang tak lari pada kesilapan. Itu yang pertama sekali kita kena tanam dalam diri kita ni. Segala ilmu yang kita ada, segala pangkat yang kita dapat, segala title yang kita ada, itu hanyalah pinjaman daripada Allah dekat kita. So instead of kita jadi bongkar, kita jadi belagak, kita patutnya lebih bersyukur lah sebab kita diberi nikmat pangkat, diberi nikmat ilmu pengetahuan. So instead of nak belagak-lagak, you rasa you buat salah pun tak patut nak minta maaf, kita kena ada konsep merendah diri lah. Sebab kalau dalam pembelajaran, in fact dalam kitab-kitab ulama' pun dia ada sebut sebelum ni, tak silap saya, salah seorang daripada kita punya sahabat yang 4 ulama' kita, khalifah yang berempat tu, Umar Al-Khattab, tak silap saya, dia cakap tahap pembelajaran ni ada 3. Yang pertama sekali kita rasa bongkak sebab kita ingat kita dah tahu banyak, padahal tak. So peringkat yang kedua, kita akan rasa rendah diri, tawaduk, sebab kita baru sedar banyak benda yang kita tak tahu dan susah kita nak belajar. So peringkat yang ketiga, kita jadi saya tak ingat lah dia punya term tu, tapi basically kita sedar kita ni hanya insan yang kecil. Apa yang kita tahu tu sangat limited dan tak patut pun kita nak belagak. Dan selalunya orang yang banyak ilmu ni, dia kalau orang duk berbincang-bincang dengan dia, duk bercakap-cakap dengan dia selalunya dia akan diam je. Sesekali dia akan mencelah. Sebab dia kata mungkin pada dia tak, dia kata mungkin rasa tak perlu dia nak bergaduh-gaduh, tak perlu nak berbalah tentang isu-isu yang remeh-temeh lah. Pada saya betul juga. And saya punya pegangan simple, kalau ada benda untuk berbincang, saya akan cuba bagi tahu saya punya pendapat, apa yang saya tahu. Kalau orang tu tak nak terima, terpulang kat dia. So sebelum emosi mula mengawal diri, mula naik hantu, orang panggil naik share, kita undurkan diri dululah. So selalunya especially nowadays, ramai keyboard warrior kan, semuanya kita ramai dah jadi jabatan netizen negara. So time viral satu isu, semua dah jadi pakar isu tu. Viral isu ni, semua pula viral pakar isu ni kan. So dekat situ lah kita boleh tengok kalau orang tu just memang ada ilmu, ataupun dia just saja nak berbalah sebab dia konon ingat dia tahu kan. Kat situ kita boleh nampak. So jadinya jangan ingat kita berlindung di sebalik social media ni, kita boleh cakap apa-apa yang kita suka. Okay, bahaya kan. Bahaya sebab sekarang ni orang boleh kodek daripada you punya history. Orang boleh kodek cerita daripada you kecil-kecil dulu boleh keluar jelap. So beringatlah kalau ada buat salah, kita minta maaf. Dan kalau ada orang buat salah dengan kita,
it's not wrong for you to just forgive them walaupun dia orang tak minta maaf dengan you. You just anggap aku maafkan kau. You need to acknowledge that you are being hurt, you were wrong, but you forgive them. Tapi kita move on lah. In a way, kita terima apa yang berlaku kat kita tu, dan kita ambil pengajaran kat situ. Mungkin berlaku di mana you percaya seorang kawan dan kawan you tipu you, apa pengajaran you kat situ. You kena you maafkan dia, dia tipu aku, okay fine. Tapi pengajaran dia kat sini, tak ada nak percaya dia lagi dah lepas ni. Kalau nak bagi apa-apa urusan kat dia, memang kena extra precautions lah. Precaution lebih lah kat situ. Itu salah satu cara lah. Okay. And ada banyak kajian mengatakan the benefit of forgiveness sangat-sangat banyak, daripada segi kesihatan, daripada segi performance, daripada segi fizikal kita, daripada segi emosi kita. Memang banyak benefit memberi kemaafan dan meminta kemaafan. Sebab tu dalam Islam banyak mengajar, banyak disebut Nabi Muhammad SAW selalu sebut selalu memberi kemaafan, selalu minta maaf. Ada buat salah, sentiasa minta maaf. Allah dalam Quran pun cakap minta ampun, minta maaf kalau ada buat salah. Sebab dia tahu manusia ni memang suka buat salah, tak boleh lari daripada kesalahan. Sebab syaitan ni memang kerja dia nak tarik kita buat salah. Dan kita kalau kita buat salah, kita cepat-cepat minta maaf dengan Allah lah, minta ampun. Allah suka makhluk dia yang suka minta maaf dengan dia, suka minta ampun dengan dia. Okay? Selagi bukan dosa-dosa besar lah, InsyaAllah benda tu akan cepat diampunkan. Tapi kalau dosa-dosa besar ni, taubatlah, kita taubat, dan kita azam takkan mengulangi benda yang sama lah. So tu sedikit sebanyak tazkirah maghrib saya hari ni, iaitu kita kena bermaafan. Okay, itulah kot. Ni dah makin gelap lah, muka saya pun nampak balam-balam dah ni kan. Terima kasih kepada yang sudi bersama saya dekat setengah jam ni. InsyaAllah saya pun nak sampai exit air keruh ni. Saya lagi nak berhenti solat dulu. Kita jumpa lagi lah InsyaAllah besok. Ya. Okay, Assalamualaikum. Selamat berehat di rumah.